Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawaidu. Faedah-faedah. Biasalah kita lama kan, kalau dia nak buat tambahan-tambahan sikit, dia semua faedah. Ada keterangan-keterangan tambahan. Jamak kepada faedah al-fawaid. Jamak kepada faedah. Faedatun. So yang dia nak bincangkan ada dua, satu hamzah. Sebab kita sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tum kan. Ingat tak ayat mana kita ni? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. So ini hamzah taswiyah. Ini am muttasilah. Ini dibincangkan ya. So hamzah yang nak dibincang sini adalah hamzah taswi. Mana ada sini ya? Banyak sangat saya nak buat. Ini dah kan? Okey. Dah. Sini ini hamzah, ni hamzah. Sebab tu kita terjemah apa? Sama sahaja bagi mereka. Kita kata sama sahaja. Intinya taswiyah, itu penyamaan. Hamzah yang bermakna penyamaan. So hamzah ni banyak. Hamzah wasal ada. Lawan hamzah wasal, hamzah qata' ada. Lagi hamzah yang digunakan untuk makna wahai. Hamzah nida. Dia. Mana wahai. Lil qarib. Hamzah asal. Dia bukan ganti mana-mana. Misal akhun. Perkataan akhun ni, hamzah ni asal lagi. Abun. Asal. Ada hamzah istifham. Apa makna hamzah istifham? Adakah? Tanya. So hamzah adalah apa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi taswiyah yang kita sekarang ni. Hamzah itu am. So muttasilah mana bersambung. Artinya kenyataan sebelum ni bersambung dengan kenyataan sebelah tu. Menyambung. So dia kata sekarang ni kita nak bincang hamzah taswiyah. Nak salin ke? Dah? Okey. Dah masuk dah tiap. So hamzah taswiyah yang dimaksudkan dengan hamzah taswiyah ialah hamzatu at-taswiyah.
Sawwa yusawwi taswiyatan. Masdar kepada sawwa, menyamakan. Nombor 2 ialah hamzah yang terletak waqi'atu baina baina sawa baina sawain. So baina sawain yani sawalah. Sawa dengan yang ni kan. Sawa yang duduk tengah-tengah ni. So satu antara sawa. Satu. Yang kedua dia juga terletak selepas perkataan ma ubali. Wa ba'da ma ubali. Yang ketiga perkataan wa ma adri. Ma ubali aku tak kisah. Ma adri aku tak tahu. Dan juga selepas perkataan laita syi'ri. Laita syi'ri. Mana saya punya So laita syi'ri ke sya'ri Syi'riyah. Laita syi'ri. Makna laita syi'ri, I wish I knew. I wish I knew. Kalaulah aku tahu, dia kata. Wa dhabituha, kaedah dia, dhabit, kaedah nak tahu hamzah taswiyah ni ialah annaha, bahawa hamzah itu, bahawa ia ialah hamzah yang masuk artinya selepas dia tu ada ayat ala jumlah. Biasanya selepas dia tu ada ayat. Macam ni kan, wama ubali wama adri, ayat kan. Dan jumlah tu boleh kita takwil dia sebagai masdar. Yasihhu sah. Hululul masdar, ganti. Hulul masdar, gantinya masdar di tempat dia. Mahallah. Boleh dia tu ganti, boleh dia diganti dengan masdar. Kama taqaddama, sebagaimana yang lalu. Ingat tak? Sebagaimana yang lalu. Sawa'un alaihim a'anzartahum, tu a'anzartahum kita kata inzaruhum kan? Contohnya kita kata ayat Al-Quran, sawa'un alaina alaihim, sawa'un alaihim a'astal fir, betul tak? Eja tak betul.
Astaghfirullah ya. Astag. Ini susah sikit. Sawa'un alaina. Ajazi'na. Am sabarna. Malana min mahis kan? Malana min mahis. So, sawa'un alaina. Sini. Yang hamzah tasfiyah. Jazi'na bukan fi'il. So fi'il jumlah lah kan. So jazi'a ya jaza'u, dia punya masdar jaz'un. So kalau kita nak tukar jazi'na, kita tukar macam mana? Sawa'un alaina jaz'una. Jaz'una. Kalau am sabarna, ini fi'il. Kalau tukar kepada masdar, sabruna. Itu maksudnya kita tukar kepada masdar. Boleh diganti dengan masdar. Sama saja bagi mereka kesabaran, sama saja bagi kami kesabaran kami. Apa tu jazi' mana? Kami takut ataupun kami sabar. Cuba tengok. Sama ada kami risau ataupun kami sabar. Sama saja kerisauan kami ataupun kesabaran kami, kami tidak akan menemui jalan keluar kan? Min mahis. So kita boleh tukar pada masdar ataupun kita kekal. Itu makna dia hamzah yang selepas dia boleh kita ganti dengan masdar. Itu makna hamzah taswiyah. So kalau yang tadi contoh ubali adri ma adri akhalidan lakita am aliyan. Bertambah cantik Cindy ke? Agak-agak itu kan. Macam saya kata ni dalam saya jemput ada kawan. Kata anak nak minta hantar mengajar dalam bahasa hadis ni boleh tak? Nanti bila website siap ni kita nak jemput mengajar hadis. Dia kata saya segan lah ustaz. Dia kata yalah ustaz hanya menjemput orang-orang yang segan je ni. Oh tinggi balaghah dia. Ma adri Nasai. Ma adri akhalinan lakita am aliyan. So lagi ma ubali, aku tak kisah. Adarabta Zaidan? Adarabta Zaid sama yang kena ni. Ana aliyan. Aku tak kisah Bali. Ini sama saja. Kamu pukul Zaid ke ataupun kamu pukul Ali. Aku tak kisah.
Sama saja tu. Ni pun boleh tukarlah laita syi'ri kan. Laita syi'ri. Sama saja. Kamu pukul Zaid ke atau pukul lain, itulah kemahuan aku. Okay, yang akhir sekali kita masuk hamzah am. So dia kata am sini ada dua jenis, laha, halani. So am mempunyai dua situasi. Am mempunyai, laha artinya mempunyai, halani dua situasi. Satu yang kita panggil situasi muttasilah, muttasilatun. Yang kedua sebelah tu, munqati'atun. Am munqati'ah, munqati'atun. So dia kata wahia munhasiratun fi nau'aini. Muttasilah pula dilimitkan, dihadkan kepada dua jenis. Wahia munhasiratun, dihadkan kepada dua jenis. Maksudnya terbahagi kepada dua jenis. Nau'aini. Dua jenis mana? Satu yang ada hamzah taswiyah, satu lagi yang hamzah yang tak ada, yang bukan taswiyah tapi talab. Dipanggil talab ta'yin. Yang ni kalau taswiyah sama ada kan? Kalau yang ni nak satu je. Kalau yatlubu biha at-ta'yin, yutlabu biha at-ta'yin, maknanya dia minta satu saja. Zaid dalam rumah tu ke ataupun siapa? So wazalika kita bagi dua ni kerana li'annaha imma sama ada didahului oleh tataqaddama alaiha hamzatu taswiyah. Ia didahului oleh hamzah taswiyah. Kama fil ayah. Sebagaimana ayat sebelum ni. Ataupun yang kedua ialah imma an tataqaddama alaiha hamzatun. Hamzatun, dengan hamzah itu yutlabu, diminta, dituntut untuk kita menentukan. Ta'yin mana? Penentuan. Satu saja nak. Sebab ada dua. So kita nak satu. Yutlabu ta'yinu. Contohnya azaidun, adakah Zaid di rumah ataupun am kan? So ataupun Omar. Amrun. So hamzah ni minta satu aja. Ta'yin kan, subah ta'yin tentukan sama ada Zaid ataupun Amr. Dan kenapa kita namakan dia muttasilah? Summiyat, dinamakan muttasilatan. Summiyat muttasilatan li'anna ma qablaha, kerana sebelum tadi dan sebelum dan selepas la yustaghna, tidak boleh dipisahkan, bi ahadihima, salah satu daripada keduanya dengan yang lain, anil akhari. Artinya sama ada yang sebelum ataupun selepas dia tak boleh bebas daripada yang satu lagi. Li'anna ma qablaha, ini ma qabla ataupun ma ba'da ni, mana-mana satu tu tak boleh
Maknanya kalau ma qablaha tak boleh pisah daripada ma ba'daha. Ma ba'daha tak boleh pisah daripada ma qablaha. Wa tusamma aidan, dinamakan juga selain daripada am muttasilah, ada juga menamakan dia sebagai muadalatan. Muadalah. Muadalah artinya sama. Li muadalatiha, kerana kesamaan. Muadalatiha al-hamzata. Kerana dia menyamai, kerana am tadi menyamai hamzah yang apa dia? Pada bahagian yang pertama tadi. Awali. Ini hamzah taswiyah. Kenapa? Kedua-duanya kerana kilta huma, kedua-duanya. Kilta untuk perempuan, kalau kalau muzakkar kila huma. Kila huma tufidu, memberi faedah, mendatangkan makna taswiyah. Tufidu taswiyata. Yang kedua munqati'atun, wa hiya al-masbuqah bil khabar al-mahdh. Wa hiya, contohnya kita tengok sini, am yang sini. Am dia terputus, dia tak ada connection dengan yang sebelum ni. So maknanya dia ni sebagai permulaan ayat. Permulaan munqati', terputus daripada ayat sebelumnya. So sebab tu nama dia asal selain itu dia panggil ibtida'. Ataupun setengah ulama kata dia ni sama makna dengan bal, malah. Ibtida' juga mana ibtida' ataupun isti'naf. Antara puji-puji habis usap mana tulisan. So digunakan untuk ibtida' ataupun isti'naf. Isti'nafun ibtida'un. Munqati'. So dia kata wahia al-masbuqah bil khabar mahz, dan dia didahului masbuqah dengan satu kenyataan, bil khabari al-mahdhi. Mahdi mana semata-mata, semata-mata khabar, maknanya yang tak ada connection lah dengan dia. Nahwu qawlihi ta'ala tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tiba-tiba aja am yaquluna iftara. Tak payah terjemah lah, malah kerana terjemah tulis malah, bal, malah mereka telah berkata, iftarahu, dia telah menipu. Wa summiyat munqati'atan, dinamakan dia munqati'ah linqita'i, kerana terputusnya ma ba'daha. Ma ba'daha artinya yang ini, amma daripada ma qabla yang ini. Fakullun, setiap satu, minhuma kalamun, ialah ayat yang berasingan. Mustaqillun, la irtibata, tiada tambatan, tiada hubungan. Yang satu itu dengan yang satu lagi, bil akhar, bil akhari. Baik, nak bagi hadiah 10 sen. Fakullum baca dengan tanwin.
sedangkan dia mubtada. Nakirah. Mubtada boleh nakirah? Boleh nakirah tak? Kalau nak jadi nakirah kena duduk ada khabar dia jar majrur ataupun zaraf. Yang ni dan dia kena letak belakang. Ini boleh tak? Fakullu minhuma kalamun. So mana mubtada, mana khabar? Kullu mubtada, kalamun mustaqillun khabar. Boleh tak kullu itu menjadi mubtada dalam keadaan nakirah? Ni dia tak tambah ni. Ni nak kata ni ayat dia ni. Betul kan? Dah betul ni ayat dia ni. Tapi ya, i'rab dia ini mesti mubtada. Yang kalam mustaqil mesti khabar. Soalannya, kenapa boleh? Sedangkan kita belajar itu mubtada khabar aja. Yang kalau khabar dia, in case khabar dia tu jar majrur ataupun zaraf kan? Dan dia mesti letak di belakang. Barulah boleh dia. Yang ni dia letak depan. Fakullun. Pernah ada saya beritahu sebab dia? Belum lagi kan? Tak tahu tu mesti belum lagi. Sebab dianya perkataan kullu ni khusus diberikan keizinan. Makna semua. Kullu ni dia nakirah. Nakirah. So dia diizinkan untuk kalimah kullu. Macam salamun alaika. Itu untuk cela kan? Ataupun untuk doa. Dibenarkan. Salamun alaikum ataupun wailun laka. Nakirah kan? Itu dibolehkan. So certain mubtada nakirah boleh. Termasuknya ialah perkataan kullun. Yang belum saya beritahu. Ada banyak jugalah kalimah-kalimah yang nakirah, kes-kes nakirah yang boleh jadi mubtada. Asal ada nota saya tak tulis kot. Ada ke? Saya salah kata tu. Penulis sendiri tak tahu. Kulun ada tapi saya tak kata dia mubtada khabar kan. So ingatlah lain kali kalau ada fakullun tiba-tiba jadi ada fakullun, so dia mubtada. Dibenarkan special case. Sebab apa? Situ pun dia kira kullu mana merangkumi semua. General kan. So dia agak macam spesifik lah. Tapi umum tapi spesifik semua. Nakirah dalam ma'rifah. Gimana? Wallahu a'lam bissawab. La billah.